محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Hud alaihissalam ayat 50. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 48 lah. 48. Ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qila ya Nuh bit bisalam. Qila ya Nuh bit bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Maksudnya dikatakan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat daripada kami dan keberkatan ke atas engkau dan juga ke atas umat-umat daripada mereka yang bersama engkau, dan umat-umat yang lain kami akan beri kesenangan kepada mereka, kemudian azab yang pedih akan menimpa mereka. Pengejarannya, pertama, orang yang beriman kepada Allah akan sentiasa dalam keamanan dan keselamatan, sama ada di dunia atau di akhirat. Yang kedua, semua punca keamanan dan keselamatan, adalah daripada Allah. Maka tidak mungkin seseorang itu akan aman dan selamat melainkan setelah dia beriman kepada Allah. Dan beramal soleh. Yang ketiga, nikmat dunia adalah untuk semua makhluk Allah, sama ada manusia atau haiwan, sama ada orang beriman atau orang kafir. Manakala nikmat iman dan takwa hanya khas untuk manusia yang benar-benar beriman dan mentaati Allah.
Yang keempat, kesenangan hidup di dunia bukan petanda seseorang itu mulia di sisi Allah. Kerana kesenangan hidup di dunia sama ada ia sebagai ujian kepada manusia atau sebagai istidraj kepada orang-orang kafir. Yang keempat, yang kelima, nikmat yang sebenar dan kebahagiaan yang hakiki ialah apa yang dirasai oleh orang yang beriman dalam hatinya. Yang bermula di dunia iaitu kelazatan beribadat kepada Allah. Dan berpanjangan hingga ke syurga. Ayat 49. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Wasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Maksudnya, demikian itulah dari berita-berita besar yang gaib yang kami wahyukannya kepada engkau. Tidaklah engkau mengetahuinya, tidak juga engkau dan tidak juga kaum engkau daripada sebelum ini. Maka sabarlah, teruskan kerja dakwah, kerana sesungguhnya kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Pengajarannya, Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Termasuk kisah-kisah para nabi dan rasul yang terdahulu. Melainkan semua itu adalah wahyu daripada Allah. Dan ini membuktikan bahawa Al-Quran adalah wahyu daripada Allah, bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, asas kekuatan orang beriman, asas kekuatan orang yang beriman dalam beribadat dan berdakwah adalah sabar.
Dan kerana sabarlah Nabi Nuh berjaya berdakwah kepada kaumnya dalam tempoh yang lama, iaitu 950 tahun. Yang ketiga, hanya mereka yang bertakwa kepada Allah sahaja yang akan berakhir kehidupannya dalam keadaan bahagia dan aman selama-lamanya. Okey. Kita sambung pada ayat seterusnya. Ayat 50 adalah sambungan kisah-kisah yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara surah yang paling banyak disebut kisah para nabi ialah surah Hud alaihissalam. Dan Allah sebut juga dalam surah Hud ayat 120, tujuan cerita-cerita para nabi disebut dalam surah ini dan juga dalam surah lain ialah untuk manusabbitu bihi fuadak, untuk kami teguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika berdakwah dan dalam menghadapi ujian. Okey, jadi ayat 50 ni adalah kisah yang kedua selepas kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah kedua ialah kisah Nabi Hud. Kenapa surah ni banyak kisah para nabi? Dan kisah para nabi yang pertama ialah Nabi Nuh. Bahkan kisah Nabi Nuh lebih antara yang terpanjang. Tetapi akhirnya surah ini dinamakan surah Hud. Kenapa dinamakan surah Hud? Surah Hud, cerita pasal Hud pula disebut ayat yang ke-50, bukan ayat pertama. Biasa nama surah berdasarkan apa? Biasa nama surah. Ayat pertama surah Yasin, sebab ayat pertama Yasin. Surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Surah Al-Fil, surah Abasa. Jadi biasanya nama surah diambil awal ayat, awal surah. Tapi surah Hud diambil nama daripada ayat yang jadi soalannya kenapa? Apa rahsianya? Siapa tahu? Kalau siapa tahu boleh datang lagi besok. Kata ulama, kata ahli tafsir, sebabnya, antara sebabnya ialah sebab kisah Nabi Hud disebut dalam surah Hud 5 kali. Diulang sebanyak 5 kali. Dia keseluruhan satu Quran, cerita Nabi Hud disebut 7 kali. Surah Al-A'raf, surah Asy-Syu'ara, dan 5 kali dalam surah Hud. Jadi sebab kisah Nabi Hud AS disebut berulang kali, sebanyak 5 kali dalam surah ni, maka surah ini dinamakan surah Hud. Okey. Dan soalan kedua, kenapa kisah Nabi Hud yang kedua selepas kisah Nabi Nuh alaihi wassalam?
ikut turutan. Sebab selepas Nabi Nuh, ikut turutannya ialah Nabi Hud AS. Mana selepas semua orang kafir tenggelam lemas, dan yang selamat lebih kurang 14 orang ataupun 17 orang, orang beriman. Lepas tu, dia membiak keluar lagi orang kafir. Bila keluar orang kafir, Allah utuskan Nabi yang lain, iaitu Nabi Hud AS. Okey, kaum Nabi Hud namanya ialah Ad. Dan kepada ini ayat ni maktuf. Maktuf ni makna sambungan kepada ayat sebelum ni. Sebelum ni apa dah? Kami utuskan Nuh kepada kaumnya. Sambungannya apa? Dan kepada Ad kami utuskan Nabi Hud. Sambungan cerita. Kepada Ad, kaum Ad, akhahum, saudara mereka, iaitu Hud. Pertama, Ad ni di mana? Kaum Ad di mana? Utara ke, selatan ke, timur ke, barat ke? Ke mana? Apa dia? Yaman. Mana selatan Saudi ke utara Saudi? Selatan. Oh, cepat Google lah. Ni negara Saudi. Ini Yaman. Bawah ni Yaman. Jadi antara di sini, antara Yaman dengan hujung Saudi. Itu kawasan kaum Ad ataupun kaum Nabi Hud AS. Jadi kaum yang pertama yang kufur kepada Allah selepas kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud AS. Apa kelebihan? Apa kelebihan kaum Ad? Setiap kaum yang kufur, ada je Allah bagi kelebihan. Dan biasanya dengan kelebihan itulah mereka kufur dan sombong. Apa kelebihannya? Kuat, badannya kuat. Ada dalil? Apa dia? Bukit jadi rumah. Itu kaum Ad ke kaum Samud? Dia ada kaum Ad, ada kaum Samud, kan? Okey, nak tahu kelebihan kaum Ad, cuba buka surah Fussilat ayat 15. Surah Fussilat ayat 15. Alhamdulillah. Kau ayat surah Fussilat. Anda tulis 10 ke 15? Oh, internet slow. Jadi kena sabarlah. Sebab kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tapi Nabi Nuh sabar. Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun. Mana lagi patut kena sabarlah sebab tempohnya pendek. Dan sahabat-sahabat belajar daripada Nabi, Quran tak ada, internet tak ada, tapi mereka sabar. Kita semua ada, Quran ada, internet ada, lampu ada, kipas ada, aircon ada,
lagi kena sabar. Betul? Tapi biasanya siapa yang pembelajarannya paling berkesan? Yang ada banyak kemudahan ataupun yang kurang kemudahan? Ha? Kenapa? Kenapa yang kurang kemudahan lagi berkesan? Ha? Apa dia? Oh, sebab ikhlas. Ini banyak kemudahan ni semua tak ikhlas lah. Oh, bila tak ada kemudahan, dia tak bergantung pada barang ataupun benda ataupun alat. Dia bergantung pada Allah. Jadi bila bergantung pada Allah, jadi kuat tak? Sebab bergantung pada Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, dia akan jadi kuat dan hebat. Tapi bila kita bergantung pada kemudahan ataupun kepada orang, semua kemudahan dari orang tu adalah lemah. Bila bergantung pada yang lemah, kita pun akan menjadi lemah dan satu lagi, L dan M. Lemah dan malas. Pandai. Tak boleh. Oh, tak ada langsung. Siapa yang kerja bahagian IT? Boleh supply power? Tak boleh, Hoi, nak tulis tu dah lama tak menulis, Rasa macam tak pandai je, Okey, ayat dia apa dah? Fa'amma 'adun fastakbaru fil ard bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan. Awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum minhum. Dah. Apa dia? Wa kanu bi ayatina Okey, cuba terjemah. Fa'amma, maka amma adapun. Adun, adalah. Mana ayat tadi? Adapun Ad, kaum Ad. Fastakbaru. Inilah masalah besar manusia. Apa dia? Sombong. Inilah penghalang besar manusia masuk surga. Nabi kata, man kana fi qalbi la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibrin. Tidak mungkin akan masuk surga siapa yang dalam hatinya sebesar zarah sombong. Sebesar zarah aja. Kalau sebesar roti lagilah. Lalu mereka sombong fil ardi, di atas muka bumi, bighairil haq, tanpa hak. Sombong tanpa hak. Apa dia antara menyebabkan kaum Ad ni sombong? Apa dia? Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwatan. Man apa dia? Siapa? Asyaddu, lebih minna dari kami, quwwatan. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Soalan tu menunjukkan apa? Sombong. Sebenarnya dia nak tanya ke nak bagi tahu? Sebenarnya nak bagi tahu.
Tak ada yang lebih kuat daripada kami. Tengok, apa punca dia sombong? Sebab ada kelebihan. Dia sombong ni banyak sebab. Kadang-kadang sebab kuat. Kadang-kadang sebab kaya. Kadang-kadang sebab handsome. Kadang-kadang sebab keturunan. Kadang-kadang sebab ilmu. Kan? Ada yang sombong sebab ilmunya lebih banyak. Jadi dikata siapa lagi lebih kuat daripada kami dari segi fizikal. Maka Allah jawab. Allah jawab apa? Awalam yarau, tidakkah mereka, yarau ni apa dah? Berfikir. Sebab mereka dakwa mereka kuat ni menunjukkan mereka tak berfikir. Kalau mereka berfikir, mereka tahu ada yang lebih kuat. Maka Allah buka minda mereka. Allah kata apa? Tidakkah mereka berfikir annallah, sesungguhnya Allah allazi khalaqahum, yang Allah yang mencipta mereka, huwa asyaddu minhum quwwah. Dialah yang lebih. Betul? Logiknya apa? Kaum Ad kuat. Siapa cipta kaum Ad? Jadi siapa yang lebih kuat? Yang dicipta ataupun yang mencipta? Dia tak berfikir. Jadi semua yang sombong tu ialah jenis yang otak bebal. Contohlah dia kaya. Dia bangga dia kaya kan? Cuba dia berfikir. Kalau kamu ni kaya adalah menunjukkan kamu baik, maka Qarun kaya tak? Adakah Qarun baik? Tak. Makna apa tu? Kekayaan bukan menunjukkan kebaikan. Kalaulah kaya tu baik, Qarunlah yang paling baik. Betul? Ada orang ada kuasa, sombong, berfikir. Kalau kamu ada kuasa adalah kamu terbaik, maka Firaun pun baiklah. Sebab Firaun ada kuasa tak? Kerajaan Mesir. Jadi bila berfikir dia tahu sebenarnya dia adalah makhluk yang lemah. Jadi Allah buka minda. Kalau kamu kuat, makna pencipta kamu kan? Kemudian Allah kata masalah mereka ni bila sombong apa dah? Wa kanu bi ayatina, mereka dengan ayat kami mereka ingkar. Bermula daripada sombong dia tolak semua. Okey. Ini kelebihan kaum Ad. Kemudian buka tak boleh buka. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Tak apalah, saya suruh pelajar buka. Buka surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Apa dia? Ayat 10 ke? 6. Ayat 6 hingga 8. Cuba baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramaza til imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Okey, cuba terjemah. Ini surah Al-Azim ni. Alam tara. Tidakkah engkau perhati? Engkau ni siapa? Rasulullah dan siapa saja yang baca ayat ni? Allah kata tidakkah engkau perhati? Rasulullah dah tak ada. Siapa? Kita yang baca ni. Sebab itulah ulama kata bila kita baca Quran, kita kena rasa, kena bayangkan Allah sedang bercakap dengan kita. Tidakkah kamu perhati apa dia? Kaifa. Kaifa ada fa'ala kan? Kan? Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu perhati bagaimana Tuhan engkau fa'ala buat, melakukan bi'ad dengan kaum Ad. Bi itu dengan. Kamu tak fikir, kamu tak kaji ke
bagaimana Allah buat kepada kaum Ad. Kemudian Allah beritahu sifat kaum Ad, kelebihan kaum Ad. Iram. Apa makna Iram? Apa dah? Ada dua pendapat. Satu, Iram ni nama tempat di Yaman, tempat tinggal kaum Ad. Yang kedua, nama kabilah Ad. Iram tu satu nama tempat, yang kedua nama kabilah Ad. Apa kehebatan kaum Ad? Iaitu nama tempatnya Iram, dan tempat itu ada Zata al-Imad. Imad ni apa dah? Zata mempunyai imad, tiang yang tinggi. Makna kaum Ad kelebihannya fizikal dia kuat, kemudian dia boleh bina bangunan yang tinggi. Masa tu ada tak alat-alat canggih? Tak ada. Tapi kehebatan dia, kekuatan badannya boleh bina bangunan yang tinggi. Dan Allah sebut lagi kelebihan kaum Ad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kelebihan kaum Ad ni, Allah tidak pernah dicipta seperti kaum Ad dalam mana-mana tempat. Boleh? Jadi sekarang kelebihan kaum Ad apa dia? Satu, fizikal yang kuat. Yang kedua, boleh bina bangunan yang tinggi. Siapa pernah pergi tempat ni? Di Yaman? Tak pernah. Tak pernah. Nabi kata kalau pergi tempat ni, tempat yang kaum dahulu diazab, kena menangis. Kalau tak boleh menangis, jangan pergi. Kalau rasa tak boleh menangis, jangan pergi. Bila Nabi kata jangan pergi, makna pergi dalam keadaan tak menangis, hukumnya haram. Ataupun pergi dalam keadaan tak sedih, hukumnya haram. Tapi biasa, kalau pelancong pergi tempat mandi, menangis tak? Tak. Kalau menangis tak boleh selfie, kan? Gambar tak cantik. Dan tengok Allah tanya, kamu tak fikir ke bagaimana Allah lakukan kaum Ad yang kuat, kemudian boleh bina bangunan tinggi. Tapi bila mereka sombong, mereka kufur, Allah binasa dengan apa? Allah binasa dengan apa ni? Kaum yang mengaku dia kuat. Angin je. Menunjukkan apa tu? Yang ni yang Allah suruh kita fikir ni, kaifa. Bagaimana cara Allah binasakan kaum Ad yang kuat? Kalau ikut logiknya, nak binasa kaum yang kuat dengan apa? Dengan benda yang kuat, dengan batu ke, hantar tentera daripada langit ke? Tak, Allah hanya hancur dengan angin je. Angin lembut kan? Siapa yang kena angin pagi, tumban terus. Tak ada kan? Angin lembut. Tapi boleh menghancurkan kaum yang gagah. Sebab apa? Sebab pencipta kaum Ad lagi kuat. Okey. Mungkin timbul soalan. Dia sombong sebab kuat. Kuat tu siapa bagi? Allah yang bagi kuat. Jadi sebab tu mereka sombong. Boleh tak kita pakai formula? Kalau macam tu, jangan bagi dia kuat supaya dia tak sombong. Boleh? Kenapa tak boleh? Yang kaya kan, dia kata, saya sombong sebab saya kaya. Saya kaya sebab Allah bagi. Jadi salah siapa? Allah bagi kamu kaya bukan supaya kamu sombong, tapi supaya kamu jadi orang yang bersyukur. Ada tak orang kaya, orang yang ada kuasa, bersyukur dan jadi orang beriman? Ada? Siapa? Nabi Sulaiman, Zulkarnain. Jadi jangan jadikan sebab Allah bagi kamu kaya sebab tu kamu sombong. Itu adalah pilihan kamu. Okey, kita balik pada ayat kita. Kepada Ad. Sekarang Allah kata kepada kaum Ad, Allah utuskan saudara mereka Hud. Saudara ni, kalau kita faham ayat ni, siapa saudara siapa? Ni ada perkataan akha. Akha ni saudara.
Ha? Nabi Hud saudara kepada kaum Ad. Okey, kaum Ad ni kafir ke beriman? Kafir kan? Nabi Hud boleh tak orang kafir dengan orang beriman bersaudara? Tak boleh kan? Ada dalil. Innamal mu'minuna. Bila kita sebut dia sambung. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tengok Allah guna apa ni? Innama. Apa makna innama? Sesungguhnya hanyalah orang beriman sahaja ikhwatun, bersaudara. Mana haram bersaudara dengan orang kafir. Kita jumpa orang kafir, ini saudara saya, hukumnya haram. Sebab bersaudara ni hanyalah innama al-mu'minun. Okey. Jadi kat sini, macam mana Hud boleh jadi saudara kepada kaumnya yang kafir? Saudara di sini ialah maksud pertalian nasab keturunan. Dan pertalian nasab tu tidak ada nilai dalam Islam. Tidak ada nilai. Sebab tu bila Nabi Nuh kisah yang lepaskan, bila anak dia tenggelam dan selepas selamat, dia minta kepada Allah, wahai Tuhan, engkau kata nak selamatkan ahli keluarga ku dan janji engkau adalah benar. Kenapa tak selamat? Allah jawab apa? Dia bukan saudara kamu. Kenapa? Bukan pertalian agama. Pertalian nasab keturunan, ya. Tapi pertalian agama dah terputus disebabkan kekufuran. Jadi di sini pertalian nasab, bukan agama. Satu. Yang kedua, kata ahli tafsir, Allah baca kisah ni kepada Nabi. Dan Allah suruh Nabi sampai pada siapa? Orang musyrikin Mekah. Supaya apa ni? Dengar bila sebut akha ni, supaya apa? Orang musyrikin anggap Nabi ni sebagai apa? Bila Nabi sampaikan dakwah, dia anggap Nabi sebagai apa? Musuh. Padahal dia kenal tak Nabi? Bahkan ada yang pakcik-pakcik Nabi sendiri pun anggap dia musuh. Maka kenapa kamu tak boleh anggap Muhammad adalah saudara kamu? Sebab dia memang daripada keturunan kamu. Jadi ayat ni nak menegur orang musyrikin. Kenapa kamu ni teruk sangat dengan saudara kamu sendiri? Boleh faham? Yang kedua, Allah nak bagi tahu, bila kita nak berdakwah, yang pendakwah yang terbaik ialah daripada kalangan keluarga sendiri. Daripada kalangan kerabat sendiri. Kenapa? Sebab tujuan dakwah untuk apa? Untuk diterima. Siapa yang lebih mudah terima dakwah kita? Orang yang kenal kita. Lebih-lebih lagi saudara mara kita. Betul? Berbeza tak kita berdakwah di kampung kita dengan kita berdakwah di Jepun? Beza tak? Yang mana lebih mudah menerima kita? Keluarga kita. Sebab tu Allah utuskan semua para Nabi daripada mana? Ni, aku. Sebab Allah tahu, yang saudara pun belum tentu terima. Kalau bawa yang luar, yang asing, lagilah susah nak terima. Betul kan? Kita kalau orang Cina berdakwah pada kita orang Melayu, boleh terima tak? Susah nak terima. Walaupun orang Cina tu lebih pandai daripada kita. Kalau jadi Perdana Menteri kita orang Jepun, boleh terima tak? Boleh ke tak? Kalau orang Cina, tak boleh. Kalau orang India, boleh ke tak? Betul ke tak boleh? Oh, tak boleh. Okey, cuba buka surah. Tak boleh buka langsung. Tengok, bila kita berkata pada manusia, ada masalah. Manusia tak boleh selesai masalah kita. Kita berkata pada barang yang
Lemah. Mahal tapi lemah. Buka surah Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ada lagi kan? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin. Okey, cuba terjemah. Laqad, pasti sesungguhnya. Ni budak-budak muda ni, kalau dilatih daripada kecil lagi, terjemah satu-satu, terdebur pula kan. Sementara dia nak besar tu 5 tahun, 10 tahun, jadi orang yang hebat. Tak payah belajar di Azhar. Ada orang sekolah Arab 6 tahun, pergi Azhar 5 tahun, balik tak boleh terjemah. Tak boleh nak terdebur. Sebab yang dia belajar bukan terdebur. Yang dia belajar apa dah? Tak, yang dia belajar dia pecah-pecah dah. Sistem pendidikan, walaupun Universiti Islam, dia pecah-pecah. Yang ni bahagian syariah, belajar fiqh. Yang ni bahagian usuluddin, belajar akidah, belajar tafsir. Jadi yang belajar tafsir tak belajar fiqh. Yang belajar fiqh tak belajar tafsir. Yang ni bahagian bahasa Arab. Yang belajar bahasa Arab tak belajar tadabbur. Jadi tiga-tiga tu balik di Malaysia tak mengajar tadabbur. Sebab bukan bidan dia. Nampak tak sistem tu? Sebab tu daripada dulu sampai sekarang tak ada orang mengajar tadabbur. Orang mengajar apa? Apa yang dia belajar di universiti tu. Kalau bahagian hadis, hadislah. Kalau bahagian tafsir, tafsir. Bahagian bahasa Arab, bahasa Arab. Zaman Nabi mana ada? Okey, Nabi kata hari ni subjek tafsir. Mana ada? Hari Isnin kuliah maghrib akidah. Tak ada. Lepas tu pagi Jumaat kuliah Jumaat tasawuf. Tak ada. Nabi ajar satu subjek je. Apa dia? Quran je. Sebab tu sahabat berakhlak Al-Quran. Okey. Jadi Allah kata sesungguhnya Allah telah manna. Apa makna manna? Manna tu menganugerahkan. Sebab tu manna wassalwa tu anugerah Allah daripada langit kepada Bani Israel. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada orang beriman. Apa anugerah yang paling mahal kepada orang beriman? Iaitu iz. Ketika mana ba'asa, Allah telah mengutuskan. Ini anugerah Allah kepada orang beriman. Iaitu Allah mengutuskan kepada orang beriman rasulan, seorang rasul. Dan rasul pula daripada mana ni? Min anfusihim, dari apa maksud min anfusihim? Satu, daripada kalangan manusia. Kalau Allah hantar rasul tu daripada jin, apa jadi orang Mekah? Beriman tak? Ataupun Allah hantar rasul daripada kalangan malaikat? Masalah besar. Satu, anfusihim makna daripada kalangan manusia. Yang kedua, manusia pula daripada bangsa mereka, iaitu sama-sama bangsa Arab. Yang ketiga, di kalangan yang mereka kenal sendiri. Muhammad lahir di Mekah, besar di Mekah, dan semua orang Mekah kenal dia. Bahkan orang Mekah gelakan dia. Makna bila dah kenal daripada kecil dan gelakan Al-Amin, tiba-tiba tolak. Mana apa tu? Bukan salah Rasul, tapi salah orang Quraisy. Jadi Rasul daripada kalangan mereka. Ini yang mahal ni. Sebab tu Allah kata, kami utuskan
kepada kaum Ad, saudara Ad sendiri, iaitu Nabi Hud alaihissalam. Jadi tak ada sebab kamu nak tolak. Sebab kamu kenal. Okey? Sebab tu kata ulama, bila Allah kata manna, Allah bagi anugerah. Bila sebuah anugerah, patut tak kita gembira? Apa anugerah Allah pada orang beriman? Rasul. Saya nak tanya, kebanyakan orang beriman gembira tak dengan Rasul? Kebanyakan orang beriman. Satu soalan. Kebanyakan orang beriman gembira tak dengan sunnah-sunnah Nabi? Tak. Betul? Kebanyakan suka dengan sunnah orang-orang dahulu, bukan sunnah Nabi. Maknanya, kalau dia tak suka pada sunnah Nabi, dia tak suka pada Nabi, dia tak suka pada Rasul. Timbul soalan, kenapa tak suka sedangkan Allah kata Rasul adalah anugerah? Kenapa kamu tak suka? Jawapannya apa? Jawapan. Kenapa ramai orang tak suka dengan sunnah Rasul? Sedangkan Allah kata Rasul adalah anugerah. Anugerah. Sebab tak beriman. Allah kata Allah anugerah kepada orang beriman je. Jadi yang tak beriman, dia tak akan gembira. Yang gembira hanya yang beriman je. Boleh faham? Sebab tu ramai sekarang buat amalan, tapi bukan. Bila kita kata Nabi buat macam ni, dia rasa apa? Dia rasa macam tak gembira. Pada yang kita bagi itu ialah anugerah daripada Allah. Maknanya dia tak beriman sebenarnya kepada Allah dan Rasul. Okey. Kita balik pada ayat ni. Saya tak baca semua. Kepada Ad kami utuskan saudara mereka iaitu Nabi Hud alaihissalam. Maka apa kata Nabi Hud? Mesej dakwah yang pertama. Ia berkata, ya qaumi, wahai. Bila sebut wahai itu menunjukkan apa? Kasih sayang. Bahasa tu kena tunjuk kita sayang pada orang yang kita dakwah, walaupun asalnya dia kafir. Sebab kita nak dia dengar. Bila nak dia dengar, kena tunjuklah kita suka pada dia. Jangan cakap dengan kasar. Awal-awal lagi dah tunjuk benci. Macam mana dia nak dengar? Wahai kaumku, u'budullah. Sembahlah oleh kamu Allah. Kenapa kena sembah Allah? Bagi tahu Nabi Hud bagi tahu sebab. Kenapa kena sembah Allah saja? Sebab malakum, tidak ada bagi kamu min ilah, dari ilah. Kalau nak kira kena terjemah mana-mana Tuhan. Tidak ada bagi kamu dari mana-mana Tuhan. Mana Tuhan berbentuk berhala ke, nafsu ke, pokok ke, matahari ke, tidak ada. Ghairuhu, selain okey. Jadi mesej dakwah semua para nabi dan Allah rakam dalam Al-Quran satu je, iaitu mengajak Ubudullah, mengajak manusia sembah Allah. Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Nabi ni hebat kan? Rasulullah paling hebat. Tapi Nabi tak pernah ajak kaum Quraisy ikut aku dan fanatik pada aku. Tak. Walaupun sehebat mana pun Nabi dan Rasul, semua ajak sembah Allah. Mana Rasul tu hanya penyampai sahaja. Bahkan Nabi pesan kepada orang
sahabat-sahabat, la tatruni kama ataratil yahud wan nasara. Jangan kamu fanatik pada aku sebagaimana orang Yahudi dan Nasara fanatik kepada nabi mereka. Jangan. Jadi daripada hari pertama lagi, kalau kita sebagai pendakwah, kena jelas, kena clear. Ajak orang kepada Allah. Bukan ajak pada kumpulan, pada NGO, pada jemaah, pada parti, pada tok guru. Bila ajak pada parti, bila ajak pada tok guru, bila ajak pada kumpulan, itulah punca perpecahan. Betul? Dan akhirnya apa dia Tuhan kata? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini ayat Quran. Apa maksud? Setiap parti, setiap kumpulan, setiap puak dengan apa yang di sisi mereka, mereka berbangga. Apa yang di sisi mereka, bukan di sisi Allah, bukan di sisi Rasul. Betul tak yang berlaku hari ini? Jadi salah daripada hari pertama lagi, iaitu mereka tak jelas ajak kepada Allah. Bila tak ajak pada Allah, dia akan ajak pada apa? Mestilah sama ada pendapat dia, ataupun guru dia yang dia fanatik, ataupun kumpulan dia yang dia rasa kumpulan dia yang paling betul. Kumpulan lain semua, oh bahaya. Betul tak? Inilah punca perpecahan. Sebab dia tak ajak mentauhidkan Allah, tapi ajak pada kumpulan. Sebab tu, cuba kita fikir. Pernah fikir tak? Kalau kita tengok, mana-mana pengajar lah, di universiti, di sekolah, di ma'had, di masjid, kuliah maghrib, kuliah subuh. Kalau kita perasan biasa ikut kuliah kan, jelas tak pendakwah tu penceramah ke ustaz ke, ajak orang supaya sembah Allah? Jelas tak ajakkan mereka? Apa dia? Tak jelas kan? Buktinya apa? Semakin lama dia mengajar, orang tak semakin dekat dengan Allah. Orang tak semakin dekat dengan Al-Quran. Dan lagi parah apa? Orang semakin fanatik pada guru. Dan lagi teruk apa dia? Orang semakin benci orang yang berbeza dengan guru dia. Betul? Bila kita dengar, asalnya kita suka pada guru tu, bila dengar guru ni, kita jadi benci pada guru tu. Betul kan? Padahal guru tu orang Islam. Solat sama dengan kita. Akhirnya menimbulkan kebencian sesama Islam. Sebab bukan mesej dakwah tak jelas. Bukan ajak pada Allah. Cuba buka surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Tak boleh buka langsung? Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Surah Al-Imran ayat apa? 164. Bukan. 164 ayat tadi. Ke Al-Maidah. An-Nahlu, sorry. An-Nahlu 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Okey. Uduk ni fi'il amar. Kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il amar ni menunjukkan perintah. Dan perintah menunjukkan wajib. Wajib apa ni? Wajib berdakwah. Uduk berdakwalah. Tapi berdakwah ajak kepada apa? Ila sabili. Apa makna jalan Tuhan engkau? Kenapa jalan tu disandar pada Tuhan engkau? Ajak. Allah tak sebut ajak siapa, tapi kita fahamlah. Ajak siapa ni? Ajak manusia lah, takkan ajak kambing kan? Ajaklah, dakwahlah manusia kepada apa?
Jalan? Apa mana jalan Tuhan engkau? Ha? Kenapa jalan ni disandar pada Allah? Sama dengan sabilillah, sabili rabbika. Ada dua sebab. Pertama, disandar pada rabbika ialah sebab jalan ni Allah yang buat. Bukan Nabi Muhammad, bukan ulama. Jalan ni sendiri Allah yang tetapkan, ihdinas siratal mustaqim. Maka sebab tu Allah namakan jalan ni jalan dia, sabila rabbika. Sebab pertama. Sebab kedua, sabila rabbika ialah jalan ni sahaja yang menyampaikan kamu pada Tuhan engkau. Jalan lain tak akan sampai. Makna dakwah, mesejnya pada, matlamatnya pada, supaya manusia sampai pada Tuhan. Supaya manusia kenal Tuhan, mentauhidkan Allah dan beribadat padanya. Bukan semakin fanatik pada mazhab ke pada guru. Jelas tak? Sebab tu zaman Nabi, bila Nabi ajak orang kepada Islam, orang Islam bersatu ke semakin bergaduh? Bersatu. Yang bergaduh siapa? Yang bergaduh siapa? Kafir dengan Islam. Semakin Nabi berdakwah, semakin orang Islam rahmat, berkasih sayang, dan semakin nampak pertembungan dengan orang kafir. Tapi sekarang ceramah ke kuliah ke, semakin nampak umat Islam berkasih sayang ataupun semakin berpecah, benci membenci. Dan semakin nampak tak permusuhan dengan orang kafir? Tak nampak. Betul tak? Makna apa tu? Sebab dia tidak ajak pada Rabbika. Dia ajak pada pendapat, pada mazhab, pada guru, pada jemaah, pada parti. Wahaya. Okey. Dan berdakwah pula mesti dengan hikmah. Apa makna hikmah? Apa makna bijaksana? Ha? Makna hikmah ni ikut keadaan. Dia panggil apa? Arab kata likulli maqamin. Ini pepatah Arab. Likulli maqamin maqal. Ini kaedah yang betul dan patut kita guna. Likulli maqamin maqalun. Bagi setiap keadaan ada maqal, kata-kata yang sesuai. Waktu pagi kena cakap lain. Waktu tengah hari cakap lain. Dengan orang kampung bahasa lain, dengan orang bandar, dengan orang tua bahasa lain, dengan budak. Ni. Dengan orang jahil bahasa lain, dengan orang berilmu lain. Jangan, itu maksud hikmah tu. Kadang-kadang hikmah kena berlembut, kadang-kadang cara hikmah tegas. Sebab itulah Nabi bila nak tegur orang Badui kerja dalam masjid, Nabi bertegas tak? Nabi berlembut. Tapi bila Ubay bin Ka'ab ponting dalam peperangan, Nabi berlembut ataupun Nabi bertegas? Itu hikmah. Ikut keadaan. Wal mau'izatil hasanah, dan peringatan yang baik. Dia ulama kata hikmah ni dakwah sesama Islam. Bil hikmah. Dengan peringatan yang baik, dakwah orang kafir. Jangan kasar, dan mesti ada peringatan yang ada unsur kebaikan. Jangan guna bahasa yang maki hamun. Wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ini dengan siapa pula ni? Orang kafir yang degil keras kepala. Khususnya ahli kitab. Yang degil, yang keras kepala, jangan maki hamun. Tapi berdebat dengan cara yang terbaik. Boleh faham? Jadi berdebat dengan cara terbaik dengan siapa ni? Dengan orang kafir ahli kitab yang degil. Tapi sekarang orang Islam berdebat dengan siapa? Sama-sama Islam kan? Dan itu pun bukan cara yang ahsan. Kadang-kadang semakin berpecah. Okey.
Mana? Oh, tak habis lagi satu ayat. Okey. Hajat pada Allah. Ha? Sebab tu kita mengajar tadabbur, kita ceramah. Ada tak kita ajak? Jom kita join Ghulam Ad-Da'wah. Ada? Tak ada kan? Kamu nak masuk kumpulan mana, silakan. Nak masuk parti mana, silakan. Tapi semua orang Islam wajib tadabbur Al-Quran. Kamu nak mazhab mana, silakan. Okey. Kemudian in antum. Tidaklah kamu illa kecuali muftarun. Apa dia muftarun? Yang iftirak ni mana mereka-reka. Mereka-reka pendustaan. Dia beza dusta dengan mereka dusta. Berdusta ni dia berdusta dan dia tahu dia berdusta. Tapi dia tak reka-reka. Kalau muftarun ataupun iftirak, bukan setakat dia dusta. Dusta tu pun dia reka-reka. Ini ayat siapa ni? Tidaklah kamu kecuali muftarun. Orang yang mereka-reka. Ayat siapa ni? Nabi Hud. Jadi dalam ayat ni kata ulama, Allah bagi tahu permulaan dakwah Nabi Nuh dan hasilnya. Permulaannya apa? Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kesudahannya apa? Dakwah Nabi Hud ditolak, dimaki hamu, dituduh gila, dan mereka-reka pula cerita yang mengatakan Hud ni mereka-reka wahyu. Boleh faham? Jadi dalam satu ayat permulaan dakwah dan kesudahannya, iaitu kaumnya menolak. Di sini juga Allah nak beritahu itulah sunnatullah. Sunnah orang berdakwah. Secara umum tidak ada satu kaum pun melainkan mereka akan tolak Nabi mereka. Kenapa? Walaupun mereka kenal Nabi mereka. Walaupun Nabi mereka adalah saudara mereka. Kenapa kebanyakan kaum menolak? Ha? Apa dia? Apa dia? Betul. Sebab semua dakwah yang dibuat oleh Nabi, semua tak disukai oleh nafsu. Nafsu biasa sembah apa? Berhala. Dakwah hajat sembah Allah. Nafsu suruh berakhlak mulia, jangan ambil rasuah. Dakwah mengajak manusia supaya berakhlak mulia, jangan ambil rasuah. Nafsu suka ambil rasuah. Nafsu suka berbohong. Dakwah kata jangan berbohong. Semua bercangkah. Bila bercangkah akan ditolak. Sebab itulah bila kita nak berdakwah, kenapa? Kena tunggu orang datang ke kena cari? Kalau kita tunggu orang datang, agak-agak bila orang akan datang? Tunggu kat rumah, mana orang ni? Aku nak berdakwah ni. Sebab dakwah memang tak disukai. Jadi kita kena cari orang tu. Kita ambil satu ayat lagi. Okey, sekarang Nabi Hud bagi tahu ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum, tidak aku minta kepada kamu alaihi ke atasnya. Ke atas apa ni? Atas apa? Ajakan dakwah. Wahai kaum aku tak pernah minta kamu pun atas dakwah aku ajra. Apa makna ajra? Upah. Ataupun dalam braket yuran. Boleh? Aku tak minta. Kenapa disebut? Semua para Nabi sebut.
Bila ajak kaum mereka sembah Allah, mentauhidkan Allah, lepas tu dia sebut, aku tak minta upah. Ha? Kenapa perlu sebut? Apa dia? Tak ada kepentingan dunia. Nak bagi tahu kaum tu sangat teruk. Nabi ajak benda baik dah. Lepas tu percuma, tapi tolak lagi. Makna apa? Orang yang tolak tu memang haprak lah. Kalau kena kayuran, dia tolak, okey kan? Saya tak nak terima dakwah awak sebab awak kena kayuran. Okey. Tapi ini free, percuma. Sebab tu Allah, okey, bila Nabi berdakwah, dia tak minta upah. Tapi adakah para Nabi tak nak upah langsung? Soalan. Ha? Nak juga? Mana tak ikhlas lah. Ha. In ajriya. Tidaklah ajriya. Ajriya ni ajralah. Upahku. Tidaklah upahku illa kecuali ala ke atas allazi yang fatarani yang telah menciptaku. Afala taqilu? Ha. Cuba terjemah. Afala taqilu? Ha? Bunyi lembut. Cuba terjemah kasar sikit. Tak ada otak ke? Kamu tak ada otak ke? Afala taqilu? Kamu tidak berakal ke? Kenapa di hujung kamu tak berakal? Ha? Sembahlah Allah. Aku tidak minta upah. Tapi kamu tolak juga. Kamu tak ada akal ke? Kenapa? Soalan tak ada akal tu. Ha? Bila aku tak minta upah, mana aku tak ada langsung kepentingan. Bila aku tak ada kepentingan, habis aku buat untuk apa? Aku buat untuk apa? Untuk kamu semata-mata. Sebab Allah bagi ilmu pada aku, suruh ajak kamu sembah Allah. Kalau tak sembah, kamu masuk neraka. Jadi aku tak ada kepentingan apa? Semata-mata untuk kamu, tiba-tiba kamu tolak. Kamu tak ada akal ke? Faham tak? Ini untuk kamu, bukan untuk aku. Kalau untuk aku kaya dah. Betul? Budak nakal kan, kita nak ajak dia pergi sekolah supaya jadi budak baik. Dan kita tangguh semua. Tapi dia kata kita gila. Kita kata apa? Hafala taqilun? Tak ada akal kamu. Aku bukan nak duit. Aku bagi duit pada kamu supaya kamu belajar dan jadi orang. Kamu tak berfikir dengan waras. Boleh faham? Semua yang tolak dakwah Quran ni tak guna akal. Tapi kalau berdakwah, nama berdakwah, tapi kena kayuran, orang tolak, tak boleh salahkan orang tolak. Sebab apa? Bila kena bayaran, ada kepentingan. Betul tak? Siapa yang berani menafikan? Bila dia letak bayaran, dia ada kepentingan. Siapa berani menafikan? Ha? Kalau tak ada kepentingan, kenapa letak bayaran? Ustaz, saya nak hidup. Tak ada seorang pun Nabi yang tak letak bayaran, yang mati kebuluran. Betul? Ada tak Nabi? Sebab tak ada bayaran dah, mati seorang Nabi tu. Tak ada. Bahkan Allah janji apa? Siapa yang berdakwah ikhlas kerana Allah, Allah bagi 2 benda. Apa dia? Kalau tak boleh jawab pun, bagi dalil je. Siapa yang buat kerja dakwah ikhlas, Allah bagi 2 benda. Ha?
Apa dia? Tak, itu siapa yang ikut. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim. Siapa yang ikut? Ini siapa yang buat kerja dakwah ikhlas kerana Allah. Allah bagi dua benda. Azim, Adam. Oh, malam ni kita ada 3 Adam. Tapi seorang Hawa pun tak ada. Siapa pernah dengar? Bila kita buat kerja dakwah, ni mana kita tolong agama Allah lah, ikhlas. Tak ada kepentingan. Allah bagi 2 benda. Benda ni paling mahal. Okey, cuba buka surah Muhammad ayat 7. Tak ingat? Ingat? Okey, baca. Cuba baca. 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 Tak apa. Kalau salah masa belajar, tak apa. Tapi kalau mengumpat, betul pun berdosa. Apa dah? In tansurullah, sekiranya kamu tolong Allah. Makna apa ni? Tolong agama Allah lah. Allah tak perlu pertolongan. Tapi kita tolong Allah tu mana tolong? Okey, Allah bagi 2. Satu, yansurkumullah. Allah tolong. Mana kita nak manusia tolong dengan Allah tolong? Tentulah pertolongan Allah lagi hebat. Yang kedua, wa yusabbit aqdamakum. Wa yusabbit aqdamakum, apa tu? Itu dia. Ya Allah, tengoklah. Bila kamu tolong agama Allah ikhlas, tak ada kepentingan apa-apa. Satu, Allah sendiri akan tolong kamu. Allah tak sebut tolong apa. Bila Allah tak sebut mana? Semua benda, semua sudut, semua aspek Allah tolong. Dan yang paling mahal apa dia? Allah teguhkan kaki kita ketika ada ujian, ketika nak tergelincir, Allah tetapkan akidah kita. Tapi kalau manusia tolong, iman kita, akidah kita teguh tak? Tak. Tama-tama orang bayar semakin mahal, teguh tak iman? Makin lemah. Boleh faham? Sebab itulah kata Nabi Hud, aku tak minta kamu upah. Tapi aku nak upah juga. Aku nak upah daripada siapa? Dia tak kata Allah. Upah daripada Allazi fatarani. Dia tak sebut Allah. Kenapa dia sebut? Upah daripada yang mencipta aku. Biasa tak sebut upah daripada Allah dengan upah yang mencipta aku. Ada tak perbezaan? Apa bezanya? Kenapa? Kalau sebut upah daripada Allah, Allah maknanya Tuhan yang disembah. Tapi kalau sebut upah daripada yang mencipta aku, makna apa tu? Pasti orang tu hebat sebab dia mencipta aku. Faham tak? Saya bagi contoh, analogi ya. Kita kerja dengan orang jual sayur, dengan kerja orang buat sayur di restoran. Yang mana besar gaji? Restoran. Kerja di restoran dengan kerja tuan punya bangunan restoran, mana lebih besar gaji? Tuan punya bangunan. Kerja dengan tuan punya bangunan dengan kerja dengan tuan punya kawasan tu. Kerja dengan orang yang buat kapal terbang, dengan kerja dengan orang yang buat kerja dengan orang yang buat kapal terbang, mana lebih besar? Subhanallah.
Faham tak? Aku tak nak upah manusia. Kenapa? Manusia adalah makhluk. Aku nak upah daripada siapa? Yang buat manusia tu. Boleh faham? Hari ni yang tak nampak ni, dia nampak 5,000, 10,000. Syarikat mana pun kalau boleh bagi 10,000, 100,000 setiap bulan, dia boleh tak cipta sekecil nyamuk? Tak boleh. Jadi kenapa kita tinggal Tuhan yang hebat? Duk apa ni? Dambakan upah makhluk yang lemah. Boleh faham? Sebab itu saya nak ulang. Siapa yang buat kerja dakwah mengharapkan upah manusia, dia sebenarnya telah merendahkan martabatnya. Dia telah menghina imejnya. Daripada sepatut dia muliakan, dapat upah daripada yang terbaik, tiba-tiba ini upah daripada syarikat buat kapal terbang. Ini upah daripada penjual goreng pisang. Saya nak upah daripada penjual goreng pisang. Merendahkan kedudukannya. Boleh faham? Jadi jangan tetapkan bayaran, jangan apa? Jangan minta upah. Jangan minta upah. Habis rezeki siapa tanggung? Dia Allah tanggung rezeki sebab tetapkan bayaran ataupun sebab apa? Allah bagi rezeki sebab guru tu tetapkan bayaran baru dia dapat rezeki, ataupun sebab apa? Sebab wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Betul kan? Pemuda kafir dapat rezeki sebab dia tetap bayaran tak? Siapa nak tengok gua tu kena letak bayaran? Tak ada. Sebab dia bertakwa pada Allah. Benda-benda macam ni susah nak masuk kan? Nak keluar daripada kepompong, aku bergantung hidup dengan yuran. Susah. Okey, cukup . Ayat ni panjang ni. Okey, cukup dulu. Besok ada kelas hadis 40 pagi besok. Kemudian malam kita sambung kelas tadabbur insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم